Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat malam, selamat sejahtera. Semua sihat ya? Ya. Tengok lelaki banyak tak pakai mask. Kebal COVID ke macam mana? Boleh kuat ya? Okey, sesi pada hari ini sesi santai saja. Setiap kali penceramah datang mesti dia cakap benda yang sama kan. Sesi santai, dalam sekali jadi tak santai pun. Okey, nama saya Nur Syah Haidar bin Syuaib. Saya merupakan pensyarah kanan di Fakulti Teknologi Kejuruteraan Mekanikal UNIMAP. Jangan tanya saya kanan atau kiri, saya tak tahu. Apa maksud kanan tu pun saya tak pasti. Tapi kanan ni tinggi sikit lah daripada pensyarah, tapi sebenarnya sama sajalah dari segi beban mengajar dan sebagainya kan. Okey, Universiti Malaysia Perlis, UNIMAP. Saya kenalkan diri dulu kan. Ada yang dah kenal saya? Apa lah? Alhamdulillah. Kalau tak kenal, Alhamdulillah. Sebab kalau kenal tu mesti anda dah pun mengenal saya di tempat-tempat lain yang tak sepatutnya lah. Okey. Alright, saya merupakan pensyarah. Dalam masa yang sama, saya merupakan timbalan pengarah untuk Pusat Pembangunan dan Perkhidmatan Pelajar. Jadi saya dengan pelajar ni InsyaAllah rapat lah. Cuma dengan pelajar universiti, dengan pelajar sekolah ni lain sikit lah insyaAllah. Saya juga merupakan ketua satu untuk Angkatan Sastrawan Indra. Saya merupakan seorang penulis lah. Okey, pendidikan saya, saya orang Perlis. Ada orang Perlis ni kan, semua orang KL. KL semua? Alhamdulillah. Tapi cara cakap tu tak bunyi KL lah kan. Duduk lama dah. Okey, saya sekolah di sini, Perlis. Saya masuk MRSM tahun 2005. Pada waktu itu saya tingkatan 4. So agak-agak umur saya berapa kan? Agak. Okey, 31. Selalunya bila sebut MRSM Langkawi batch 2006 SPM ni, dia ada satu benda orang akan sebut. Apa dia? Di Lofa tu saya punya batchmate. Batchmate tak semestinya mengenali sesama sendiri. Saya mungkin kenal dia tak kenal saya lah. Agak-agak muka macam ni dia orang nak kenal tak? Muka handsome dia kenal. Okey, boleh saya tanya tak apa MRSM Berseri tingkatan 5 kan? Tengok, ada berapa orang batch? Satu batch 140 lebih kurang. Okey, masa saya dekat MRSM dulu, saya ada member dalam satu batch tu 324. Sebab MRSM Bintara tingkatan 4 dan 5 sahaja. Jadi poin dia, saya tak kenal Nilofa lah tu, dah poin dia. Ramai sangat. Sebab ramai sangat. Kemudian lepas SPM, saya ke Kolej Mara Banting. Okay, International Baccalaureate IB. Siapa tahu ke IB ke tak tahu? Tak pernah dengar? Apalah, nanti kita cerita. Kemudian, okay, pada tahun 2009 saya melanjutkan pengajian ke Manchester lah. Daripada 2009 sampailah 2016 saya berada di United Kingdom. Jadi sebab itulah tajuk pada hari ini sebenarnya tak ada kena-mengena sangat pun tajuk ni. Okay, tajuk ni saja memancing konon-kononnya, tapi rasanya tak ada siapa yang terpancing pun kan. Okey, ada sebab lah, ada sebab. Awak akan tengok next slide. Okey, saya merupakan seorang penulis. Ini adalah buku-buku saya. Siapa pernah baca buku ni? Oh, ada yang dah baca. Okey, sebab itulah saya kata kalau anda dah kenal saya kat tempat lain, maknanya anda akan kenal saya kat tempat-tempat ni lah. Okey, nama pena saya Syahkam. Boleh Google. Macam-macam benda yang pelik ada. Okey, yang ni buku terbaru saya 3 ni lah. Tapi tak baru sangat. 2017, 2015, 2016 tu. Buku yang paling ramai orang baca adalah buku ni. Tapi mungkin pernah nampak, ada yang pernah nampak kot dekat kedai buku kan. Itu adalah buku saya. Ini buku UK Akumai pun buku saya juga. Sebab itu sesi santai pada hari ini bertajuk UK Akumai. Walaupun tak ada kena-mengena dengan buku tu lah. Tak ada kena-mengena dengan lagi ya. Saya menulis berbagai genre, cerpen terutamanya. Puisi saya tulis, saya pernah menang Ada Sastra 2017,
Bacalah sini depan. Okey, itu saya punya portfolio lah dari segi sastra. Okay, karya bukan kreatif, saya pernah, saya biasalah lecturer, kena buat kertas penyelidikan. Bidang saya bidang mechanical, dalam bidang sustainability. So, saya tulis banyak kertas jurnal biasalah. Saya tulis juga artikel, saya tulis juga buku teks untuk melik GCSE. Sebab bila saya di luar negara dulu, saya mengajar bahasa Melayu kepada rakyat asing di luar negara lah. Jadi, okey, boleh lah, dah kenal saya kan? Serba sedikit lah. Jadi insyaAllah anda akan tahu apa yang anda nak tanya sebentar lagi lah kalau nak tanya kan. Okey, saya juga pelajar MRSM macam anda ni, gambar betul lah. Tiada artis dalam gambar ni lah. Okey, ni saya yang gelap ni, masih gelap sampai hari ni lah. Namun waktu dulu lebih gelap. Okey, saya juga pelajar MRSM seperti anda. Dan saya juga pernah diminta untuk datang ke program sebegini yang dihadiri oleh seorang penceramah yang poyo macam ni di waktu yang malam macam ni juga. So sebenarnya anda adalah saya 14 tahun yang lepas lah. Jadi jangan risau, hari ini saya akan kongsikan pengalaman-pengalaman saya. Dan sebenarnya kalau selalunya saya bagi talk kepada pelajar MRSM, selalunya 2 jam selalunya lah. Tetapi pada hari ini saya nak dengar dulu lah daripada pelajar MRSM Berseri. Boleh tak siapa-siapa yang angkat tangan dan beritahu apa yang sebenarnya dia expect nak dengar pada hari ini daripada saya? Ada tak seorang lelaki dan seorang wanita? Saya malah nak point-point sebab saya mengajar tak pernah lah juga nak point-point orang kan. Jadi boleh tak saya minta volunteer seorang lelaki dan seorang wanita? Okey, lelaki di depan, MC. Okey. Bolehlah MC pun. Okey. Okey, challenge. Okey, ada seorang sahabat kita akan berminat nak tahu cabaran belajar di luar negara ataupun hidup di luar negara. Okey. Okey, daripada yang golongan wanita. Okey, golongan wanita yang belakang-belakang tu, semua tu hitam kan. Semua pun susah. Laki okeylah, ada baju warna-warni kan. Pakai mask, semua mask warna biru dengan pink kan. Okey, seorang wanita, tak kisah pun, cakap apa. Tak kisah pun, kata abang balik lah, tak best lah. Boleh je, tak ada masalah. Cepat, wanita cepat. Kita dah banyak masa ni, dah 50 minit ni. Golongan wanita, MRSM Berseri, come on. Takkan nak sebut ketua pengawas ada naik BWP ada. PJK makan, BWP ada. Masih lagi BWP kan sekarang? Badan Wakil Pelajar betul? Bukan dah, dulu nama dia BWP. Masih lagi. Kalau dekat universiti, MVP lah, Majlis Perwakilan Pelajar, sama lah. Okey, cepat. Wanita semua malu-malu kan? Jangan risau, insyaAllah tak kena marah lah kalau cakap salah pun. Ke wanita berserah ya apa yang nak dicakap hari ni. Okey, sebab satu kena saya point ni. Okey, adik-adik ada yang wanita yang mengangkat tangan. Okey, silakan. Nak cakap pasal Cara belajar. Okey. Cara belajar ni buka buku baca tu ya. Itu secara cepat lah sebenarnya ada cerita dia. Okey, seperti yang saya sebutkan tadi. Okey guys, okey dengar. Saya sebut tadi 2 jam kan saya bagi masa, tapi saya hanya ada lebih kurang 45 minit saja. Itu pun tak masuk Q&A korang. Okey, yang anda boleh pilih nak dengar apa. Ini adalah okey, yang adik wanita tadi cakap yang ni lah tips belajar ada. Memang ada yang saya nak cakap. Banyak lah juga. Okey, silakan. Tamat. Kalau tamat, saya mendengar soalan je lah. Kena tutup kan? Habis tutup tak boleh ada di luar atas kan? Okey, nak dengar yang mana dulu? Okey, kita angkat tangan lah. Demokrasi terpimpin, kita angkat tangan lah. Siapa yang nak dengar tajuk yang agak membosankan? Membina impian. Tak bosan pun. Bagus ni tajuk menarik ni. Tak nak?
Okay, kita cuba buat yang lain. Siapa dah dengar pasal ibu bapa? Orang pun tak mahu ni. Oh, ada juga, alhamdulillah lagi 2 orang. Okey, tips belajar lah. Tadi ada pelajar wanita yang nak dengar tips belajar. Siapa yang nak dengar tips belajar daripada saya? Itu langsung distan. Okey. Tadi ada wanita tadi kan? Oh, yang tadi yang dengar tu, okay, nak dengar tips belajar dengan 2 orang. Semua tak mahu ni pun nak dengar apa ni? Okey, tak ada. Bagaimana untuk move on? Ramai. Okey, tapi ni move on kegagalan dalam hidup lah, dalam belajar. Janganlah move on benda lain. Okey, yang tu okey lah. Saya nampak lebih kurang secara random ni saya tengok ada 15 orang. Tak kira pun sebenarnya. Okey, menghalang cita-cita. Siapa nak tengok apa yang menghalang cita-cita kita? Oh, ramai. Alhamdulillah. Saya baru tak mau cakap macam tu. Okey, itu yang tu ramai juga. Ada 30 orang. Okey, yang kedua, yang seterusnya, pengalaman belajar di luar negara. Ini paling ramai lah. Ni pasal cita-cita tak ada idea apa. Pun ramai juga, ramai yang nampaknya uncertainty kat sini ya. Yang tidak tentu hala hidup. Okey, nombor ni. Okey, hobi menulis. Siapa nak tahu pasal apa saya menulis? Pun ramai juga. So, kita mula dengan ni lah. Kita mula dengan Zaman dulu lah, okey. Okey, kita cerita pasal luar negara sekilas sebab jadi semua nak dengar pasal luar negara kan. Luar negara ni termasuklah semua negara lah di luar Malaysia. Faham tak? Thailand itu luar negara, Indonesia itu luar negara, Langkawi bukanlah. Walaupun Sabah pun Malaysia lagi, ya Allah. Johor negeri Malaysia lah kan. Okey, apakah yang ingin anda tahu? Okey, saya cerita dulu kelebihan lah. Saya rasa pelajar MRSM ni selalunya ada mindset. Okey, dah ada mindset daripada cikgu ataupun ibu bapa yang mengatakan awak kena pergi luar negara. Awak perlu belajar raja-raja sampai ke luar negara. Selalunya itulah mindset pelajar SPP ataupun pelajar MRSM. Kelebihannya, apa kelebihan luar negara ni lah? Kelebihannya pertama adalah budaya luar. Saya belajar di Manchester. Manchester ni terkenal dengan bola. Lelaki tahulah. Yang wanita pun mungkin pernah dengar kot Manchester kan? Okey, pernah dengar. Okey. So, mengenali budaya luar Manchester ni dia ibarat seperti bandar yang penuh dengan orang luar, orang asing. Maknanya kalau awak masuk bandar tu, awak akan jumpa pelbagai jenis manusia. Dia manusia normal lah, bukan manusia luar biasa apa. Cuma bangsa ataupun agama dia berbeza lah. Okay, ada banyak orang China, orang Spanish, orang Russia, orang Malaysia, semua ada. Jadi banyak multi-cultural lah. Jadi itu satu, awak luar negara, awak akan kenal lain daripada yang lain. Duduk luar negara ni kita akan tengok budaya yang pelik-pelik. Saya ada banyak cerita lah, pasal budaya ni saja saya boleh cerita sejam lah. Sebab saya pernah tinggal di hostel. Okey, hostel maknanya college kediaman universiti. Duduk bersama dengan Mak Saleh dan orang-orang asing lah. Jadi di situ kita dapat tengok okey, budaya Mak Saleh yang paling pelik sekali yang saya mungkin tak faham sampai ke hari ini adalah apabila dia makan nasi macam kita. Ya, Islam macam bismillah lah, betul. Tapi apa masalah dia tak basuh pinggan, tangan basuh. Lagi nak main komputer apa macam mana kan? Okey, dia tak basuh pinggan. Dia akan tinggal pinggan dia berbulan-bulan, berhari-hari lah, tak sampai bulan, di atas meja sampailah dia berkulat. Sebab apa? Sebab sana cuaca sejuk. Jadi okey, dia tak ada dah rasa kotor dan sebagainya lah. Memang dia akan jadi kering macam tu je lah. Dia takkan ada kulat sangat lah, dia takkan ada lalat. Lalat tak ada sana lah, waktu musim sejuk tak ada lalat. Lalat di mana saya pun tak tahu lah. Mungkin ada bersembunyi tapi saya tak nampak. Hibernasi. Okey, hibernasi ada. Pelajar yang mungkin power science kan, hibernasi. Okey, belajar bersama rakan-rakan pelbagai negara. Jadi kawan-kawan saya daripada negara yang pelbagai. Ini saya lah, jangan fikir ni orang Pakistan lah. Lagi ada kata ni, abang ni orang Sri Lanka lah. Bukan. Saya ni. Ini adalah saya, orang yang sama di depan anda. Ini kawan saya Malaysia. Yang ini orang Mauritius, Pulau Mauritius.
Ini orang, saya pun lupa orang mana. Orang Itali kot. Itali, Pakistan dengan Bangladesh kot. Abang putih ni Bangladesh. Kita akan jumpa rakan-rakan daripada pelbagai negara. Di situ menariknya kita boleh tahu macam-macam lah. Pasal negara dia, pasal budaya dia dan sebagainya. Yang ketiga ni lah yang paling menarik sekali kot untuk semua orang, iaitu peluang untuk awak mengembara. Sebagai contoh, kalau awak duduk di United Kingdom, negara, kalau awak naik flight sejam daripada United Kingdom tu, awak dah sampai Perancis. Sejam awak dah sampai Belgium, awak dah sampai Germany, awak dah sampai, kalau sejam setengah sampai Spanyol. Kalau 2-3 jam sampai Itali, sampai ke Czech Republic, Rusia dan sebagainya. Jadi banyak peluang. Tak kisahlah negara mana pun, kalau awak duduk, even kalau awak duduk di Indonesia, awak belajar di Indonesia kan dekat kan. Tetapi dalam Indonesia tu sendiri, banyak tempat yang awak boleh pergi. Jadi janganlah fikir macam nak pergi UK saja ke, ada banyak lagi negara lain dalam dunia ni. Cuma jangan pergi negara-negara yang universiti dia tak dikenali lah kan. Ini susah awak nak balik kerja. Kini dari segi gambar-gambar, saya pun tak ingat ni gambar apa. Ini gambar universiti. Gambar kat universiti macam-macam budaya awak boleh tengok. Sini adalah gambar, ni stadium bola, ni stadium Old Trafford ni. Nampak macam gudang muncul. Bukan dia stadium ni. Ini adalah bola salji yang kawan saya jumpa tak tahu kat mana dan ditendang. Ni kawan saya ni. Itu dah cerita, dia tak ada apa pun. Ini gambar pemandangan, okey. Dan biasalah, seperti biasa orang akan suka 4 musim atau 3 musim. Musim sejuk, musim mana? Bunga ni musim bunga. In fact, musim bunga ni kat Perlis pun ada sebenarnya. Kalau awak tengok pada mungkin bulan 4 itu akan ada bunga-bunga yang macam ni lah. Malangnya di UK tidak ada musim-musim buah yang lain lah. Musim-musim durian pun tu dengan cari lah, katanya tak apa lah. Jadi 4 musim macam ni ada di luar negara. Tetapi janganlah pula kalau awak pergi negara macam awak belajar dekat mana? Contoh Australia. Mungkin Australia tak ada salji sangat lah. Sebab dia negara yang dia bukan dalam 4 season lah, kurang dia punya salji. Okay, Australia ataupun negara Indonesia macam kita lah kan. Janganlah pula pergi sambung medik dekat Yogyakarta sebagai contoh. You expect dia cari benda ni, memang tak ada lah. Okay, janganlah jadi macam tu kan. Okay, apa kekurangan dia? Kekurangan ni banyak nak goreng sebenarnya. Kongsi benda utama. Saya cerita sikit pengalaman buruk saya. Selalunya pengalaman buruk ni yang menyeronokkan lah. Ini adalah gambar saya. Gambar apa ni? Gambar rumah dan manusia, betul? Namun manusia itu berbaju apa? Hijau, betul. Baju apa? Tak nampak dah hijau. Dia baju Melayu. Ini adalah ada hari raya. Hari raya 2009. Saya nak jadikan cerita, ini Mara lah. Saya dulu sekolah Mara, pergi ke Manchester. Hari Raya adalah pada 20 September 2009. Lebih kurang lah, 1 Syawal 20 September Mara iaitu penaja saya, begitu bermurah hati. Sangatlah bermurah hati. Dia bagi tiket flight saya, dia bagi tiket flight lah untuk kita terbang pergi sana kan. First time nak pergi UK ni. Pelajar baru ni, berdebar semua kan. Raya 20 hari bulan, dia bagi tiket flight 18 hari bulan. 18 hari bulan September bersamaan dengan 28 Syawal. Saya berada di KLIA. Ramadan. Kita raya Syawal. Ini pun satu contoh. Okey, 28 Ramadan. Kita orang lain semua bersukaria pergi ke Kota Baru, Kuala Terengganu untuk pulang berhari raya. Namun apa jadi dengan saya? Saya memakai jaket Mara, membawa beg yang kecil dan menaiki flight ke Manchester dengan sedihnya. Sebab tak dapat raya. Okey, jadi itulah pengalaman yang homesick. Kalau saya waktu tu saya happy je sebab rasa macam berdebar nak pergi ke luar negara tu mengatasi keseronokan nak raya lah. Kita rasa macam nervous nak pergi luar negara dan sebagainya. Kita pun dah lupa. Malangnya lagi, ini adalah malangnya juga. Saya punya beg tertinggal. Bukan tertinggal, beg tu dah masuk dalam kapal terbang, namun tidak muncul di Manchester. Beg tu lost somewhere in the middle. Lepas tu, beg tu rupanya tersesat di flight saya transit di Amsterdam. Jadi beg tu tak mana-mana makcik Om Saleh dia letak tempat lain. Dia tak masukkan dalam kapal terbang. Apabila saya sampai di Manchester, beg saya tidak ada di situ. Maka pada hari raya, pagi raya 1 Syawal,
Betul lah Syawal lah, bukan tukar kaedah. Okey. Lepas tu Syawal, saya berhari raya memakai jaket marah. Dan baju yang saya tak tukar dah lebih kurang 48 jam pun. Jadi itulah pengalaman berhari raya pertama kali di Manchester dengan keadaan yang penuh sedih. Okey, tapi saya rasa seronok je sebab saya rasa pengalaman itu pengalaman yang berharga lah. Macam memanglah tak best kan. Dalam ketupat tak ada, satu hal lah. Family tak ada, satu hal lah. Beg pula tak ada, lagi teruk lah. Okey. Ini bilik saya, ni bilik hostel lah. So duduklah seorang-seorang dalam bilik yang kecil macam ni selama setahun lebih duduk macam ni lah. So tingkap tu ada padang, ada tupai, itu je. Itu saja hiburan. Ada tupai yang melompat-lompat dan juga pokok yang merendam. Itu saja dia punya hiburan dia. Ini kami lah. Okay, kejutan budaya jauh dari keluarga, resist dan Islamofobia. Ini banyak nak cerita. Kita teruskan dengan terusnya lah. Ini gambar hari raya juga. Tapi waktu PhD tu kuat sikit lah. Punya muka macam cerah sikit lah. Lebih cerah berbanding yang tadi lah kan. So dia macam confident level tu macam nampak ada bunga kan. Okay. Jadi ini adalah homesick. Sebagai contoh, kalau anda di luar negara, anda akan jumpa makanan ni. Makanan orang Punjab ni, makanan India dan Pakistan. Banyak. Awak pergi ke luar negara, contoh awak pergi Medik ke island, awak pergi ke kedai nak cari nasi goreng ayam, sorry tak ada. Awak nak cari laksa, lagi teruk tak ada. Awak nak cari buah kayam dot, lagi tak ada. Tak kayam dot tak? Okay, orang Perlis tahu. Cikgu tahu lah. Tak ada, benda tu tak ada. Point dia, inilah makanan dia, makanlah apa pun. Hanji halal. Tapi saya okey. Saya pernah 5 hari di Germany. Saya buat eksperimen di Germany tau. Negara Germany, saya duduk 5 hari. Saya pergi dengan kawan Mak Saleh saya, kami punya research partner. Saya duduk 5 hari di situ. Memang tak ada kedai makanan halal. Saya makan hari-hari, makan sayur dan juga roti saja 5 hari. Tapi saya tetap tersenyum dan tidak ada masalah lah. Jadi kena ada kekuatan tu lah. Jadi kekuatan ni apa? Yang ni, yang gambar ni, kekurangan dia adalah ini, negatif 2. Negatif 2 bukanlah satu benda yang menarik untuk orang duduk. Jadi umpama awak buka pintu peti ais, masuk dalam tu. Tapi itu baru lebih kurang rendah lah, lebih kosong. Ini negatif 2. Bukanlah sesuatu yang menarik, terutama untuk bangun subuh. Bayangkan bangun subuh, anda di sini pun, saya tahu understand, cikgu panggil nak pergi bilik air pun, anda akan merangkak-rangkak ke toilet. Kalau negatif 2 bagaimana? Mungkinkah anda akan berselimut ke toilet? Mungkin. Itulah sabaran. Yang ni gambar ni tak nampak. Sebenarnya gambar ni gambar yang paling berharga bagi saya lah. Dia sebenarnya ni gambar dapur kolej saya. Kami punya hostel dia ada dapur tau, dapur yang kita share dengan Mak Saleh semua lah. Saya pagi tu bangun pagi dengan ceria je. Saya nak makan lah, makan pagi lah. Malangnya, bila saya masuk sini, ada banyak gila botol arak atas meja. Yang Mak Saleh minum semalam, dia orang parti, dia orang tak kemaskan. Menyebabkan arak ni bau dia bau yang kurang menyenangkan lah. Tambah pula dia terbiar macam tu lah. Kita masuk tak jadi, hantar balik tidur. Maka tak makan, ataupun makanlah biskut di bilik saja. Tanpa masak lah, kita nak masak tu. Ini contoh masakan. Adakah yang menyelerakan ataupun tidak? Ini masakan betul ni, gambar yang saya ambil, saya belajar dulu lah, bukan yang gambar tadi. Gambar macam zaman-zaman dulu ni. Tengok, gambar pun kabur. Ni semua BlackBerry, handphone BlackBerry dulu kan. Dia punya gambar kurang menyenangkan lah. Jadi lauk adalah ayam, kuah dan juga kentang sahaja. Macam apa? Macam DS. Tiga lauk Wah, 3 lauk kan, memang nasihat kan? Jangan main-main. Okay, ni saya masak apa, saya tak ingat. Nampak teruk sangat. Okay, saya juga aktif. So, kalau awak semua terlibat dalam di universiti nanti, bolehlah join persatuan. Ini persatuan yang saya buat di Manchester. Malay Language and Culture Society adalah satu persatuan bahasa Melayu di United Kingdom yang saya tubuhkan bersama kawan-kawan saya. Jadi kami banyak memperjuangkan bahasa dan budaya Melayu lah. Sebagai contoh, ni kakak Mak Saleh ni, dia bermain congkak. Jadi kita ajar cara dia main congkak. Ni abang ni, dia pakai sampit. Jadi dia orang suka tengok benda pelik-pelik ni. Dia orang kata ni apa macam skirt ni. Jadi dia pun nak try. Jadi kalau kita pakai sampit, waktu hari raya dalam bas, semua orang akan tengok macam masa dia orang ni pakai skirt kat luar kan. Itu adalah satu yang komen yang selalu kita orang dapat lah. Tapi
tak ada lah nak rasa malu. Apa tu adalah kita punya identiti kan. Itu tak malu lah. Kita ada juga macam sekolah Malaysia, ada juga buat festival kedai kopi dan sebagainya lah. Kat zaman universiti saya, zaman universiti saya, ini adalah benda-benda yang saya buat. Saya sebenarnya suka cerita kat orang, kat student-student zaman universiti dulu. Kenapa? Ada yang pelik kan? Ni bijak lah. Yang ni apa? Bukan saya yang buat poster lah. Okey, yang ni poster kawan buat, dia bubuh bedak tak tahu lah. Bedak berapa kilo dia bubuh. Ini saya lah. Saya masih digelap lah. Ni? Dah ni member orang putih lah. Nampak macam ada member orang lah. Macam cikgu. Nama dia Syed. Bukan, jangan risau. Bukan cikgu korang, bukan kawan korang, jangan risau. Ini member baiknya, jangan risau. Okey, saya juga pernah jadi sukarelawan di stadium. Ni bola di stadium Manchester City. Saya adalah sukarelawan di stadium tu. Jadi point dia kat sini, korang sebagai pelajar MRSM, bila dah jadi pelajar universiti nanti, join lah macam-macam program kat sana. Janganlah jadi macam duduk kat bilik, duduk main game, lebih berkapa je, bosan gila hidup. Okay, enjoy lah your life. Banyak lagi benda you boleh buat dekat universiti, even di MRSM ni. So carilah benda yang awak boleh buat. Okay, tamat cerita untuk yang pertama. Lagi setengah jam kan. Kau nak tengok yang mana dulu kan? Saya rasa kita pergi tips belajar lah. Okay, parti belajar ni pendek je. Macam saya kata lah, saya punya konsep tips belajar ni mudah je. Okay, tips untuk belajar simple saja. Saya bagi konsep lah. Saya tak adalah tips belajar nak baca nota ke apa tu. Saya rasa panjang lah nak cerita. Lebih kepada macam saya cakap dengan adik tadi lah, tips belajar adalah baca buku lah. Itulah. Itulah paling mudah, paling simple itu. Memang betul pun. Tetapi yang pertama sekali yang awak kena faham adalah bila belajar ni awak kena berdampingan dengan guru awak. Maksudnya dulu macam kami di MRSM Langkawi, 95% cikgu duduk dalam. Maksudnya cikgu duduk dalam compound MRSM. Ada rumah guru, cikgu banyak duduk dalam tu. Hanya sikit saja cikgu yang duduk kat luar. Maka pada waktu malam, kami bolehlah macam request, cikgu boleh tak malam ni nak jumpa, nak tanya soalan dan sebagainya. Jadi itulah satu cara yang paling baik. Sebenarnya soalan ataupun benda yang awak tak faham tu, kalau awak jumpa cikgu, awak akan berjaya selesaikan dalam masa mungkin tak sampai pun setengah jam. Awak jumpa cikgu, cikgu explain, awak boleh faham terus, insyaAllah. Tapi yang masalahnya awak tak jumpa cikgu. Ataupun awak jumpa cikgu, awak cakap, cikgu saya tak faham apa tu. Cikgu pun jam. Kalau awak cakap kat saya macam tu pun, saya akan kata ambil balik. So make sure you know what you don't know. Okay? You know what you don't know. Faham? Yang nombor 2, belajar sikit-sikit. Jangan hafal nak expect semua dalam masa 1 minggu. Saya punya konsep adalah, saya adalah orang yang suka study, even di MRSM ataupun di universiti. Saya akan mula awal. Maknanya exam mungkin lagi 3 minggu, 4 minggu. Kalau di universiti lah kan. Orang lain tak baca buku lagi, saya dah mula baca. Sebab apa? Sebab saya ni bukanlah orang yang pandai sangat. Sebab saya ni antara yang slow learner juga, slow. Jadi bila slow ni kita kena sedar diri lah. Okay, boleh faham Kalau kita slow, kita kena sedar diri. Kalau kita tak baca buku, maknanya kita belagak pandai. Ataupun dalam bahasa kasar dia bodoh sombong lah. Betul lah. Saya tak kata siapa-siapa, saya tak kenal awak, saya cakap kat diri saya. Jadi jangan expect nak hafal semua dalam satu malam. Katalah awak punya SPM dia ni. Okay, 2 Januari. Okay, dalam 6 Januari, dalam 2-3 bulan lagi kot. Jadi tak ada masalah. Saya rasa masih lagi banyak masa untuk awak memperbaiki. Yang penting kena baca sikit-sikit lah. Janganlah macam tiba-tiba satu hari ambil buku teks sejarah tu, hari ni dalam masa 2 jam saya nak hafal semua. Itu memang awak pun akan rasa down, awak pun tak faham apa-apa. Nombor 3, selang-selikan belajar dengan perkara yang menyeronokkan. Tak perlu belajar 24 jam. Belajar ni kalau awak konsisten, satu hari awak buat dalam 4-5 jam saja. Okay, 4-5 jam ataupun prep petang sejam, prep malam sejam pun sebenarnya dah cukup. Kalau awak mula awal. Dan hidup ni kita kena chill, kena seronok, kena ada benda yang menyeronokkan. Saya waktu buat PhD dulu,
Hidup saya adalah daripada pukul 8 pagi sampai pukul 6 petang berada di depan komputer ataupun di lab. Apa yang saya buat? Saya menyeronokkan diri saya dengan menonton YouTube. Sambil-sambil baca tu tengok YouTube. Sambil-sambil baca tu ada buku buku yang saya suka baca lah. Ataupun kita macam saya cakap tadi lah, saya pergi join aktiviti, join society. Macam juga awak di MRSM. Janganlah rasa macam kita kena belajar 24 jam, bukan. Itu adalah satu konsep yang sesat. Sesat tu ya. Kena baca dan juga senang-senang dengan benda yang awak happy. Sebab hidup ni dia akan sentiasa ada kerja. Kalau awak nak tunggu waktu untuk awak happy sepenuhnya, memang tak akan jumpa. Awak mungkin akan cakap, habis MRSM aku nak merdeka. Merdeka apa, ada universiti ni. Habis universiti merdeka, kerja. Lepas tu ada anak apa semua. Macam mana bila awak betul-betul happy ataupun free, bebas? Dia tak akan ada. Macam saya sekarang ni, hidup saya terbeban dengan bermacam-macam hal. Saya pun tadi balik kerja pun pukul 6.30. Balik buat slide ni pula, slide yang mengarut ni kan, apa nak buat kan. Pukul 7 baru boleh break kejap. Okay, saya sebutkan saya di Malam Garah untuk pusat pelajar. Masalah pelajar hari-hari masuk. Ini dengan waktu Covid kan, macam-macam cerita ada. Jadi nak cari waktu menyeronokkan memang tak jumpa. Memang kita kena selit. Sama lah macam awak di MRSM. Selesai usaha perlu tawakal. Okay, tawakal ni standard lah. Pernah tengok tak video ni? Video 3 idiot. Boleh faham kot tak? Siapa tak pernah tengok? Saya bagi translation, boleh baca kan? Saya nak cakap Hindi tak erti. So Ni siapa ni nama dia? Mehan, bukan Remy Ishak. Mehan Okay, so cerita dia, kalau siapa yang belum pernah tengok, saya pasti ramai dah pernah tengok. Dia seorang pelajar. Nama dia apa? Rancu, bukan Rancu kan? Okay, nama dia Rancu. Dia ni adalah seorang pelajar yang tak suka hafal. Dia suka faham sesuatu benda. Jadi cikgu dia tanya, apa benda mesin? Dia katalah mesin tu telefon, mesin tu kalkulator, mesin tu zip seluar. Dia cuba zip kat seluar dia. Okay, dia kata even dia punya zip seluar tu pun adalah dia kata up down kan, dia kata. Siapa yang ingat? Itu adalah konsep bagi dia. Tapi cikgu dia tak suka. Okay, cikgu dia nak definisi mesin tu apa. Jadi cikgu dia pun stress juga lah. Jadi cikgu dia pun okay, dia seorang. Ini pelajar skema lah. Nama dia Bukan Wangdu. Nama dia apa lupa. Silencer nama dia. Okay, dia ni adalah orang yang suka hafal buku. Okay, dia suka hafal buku. Dia suka hafal benda lah. Jadi dia cakap macam, dia ni saya tak boleh dengar suara kan. Tetapi kalau dia cakap macam robot lah. Dia hafal saja tanpa apa-apa kefahaman. Jadi yang Rancu ni tak puas hati lah. Dia kata, aku cakap lagi simple kot, benda yang sama je, tapi lebih simple. Tu cikgu dia tak puas hati. Cikgu dia kata, kalau kau nak lawan aku, kau keluar. Dia kata macam ni nak tunjuk pandai lah. Okay, dia tunjuk pandai. Apa yang jadi lalas sekali. Yang ini awak boleh search dekat ada YouTube lah. YouTube pun ada. Dan saya suka guna benda video ni. Okay, cikgu dia halau dia keluar. Okay, bila cikgu dia akan kenakan cikgu dia, kita tengok macam mana dia kenakan cikgu dia. Semua orang boleh tengok dia punya subtitle lah. Okay, cikgu dia suruh keluar. Kena panggil bodoh dengan cikgu kan. Teruk tu. Okay, jadi dia patah balik. Dia kata, why are you back? Dia kata dia terlupa sesuatu. Apa yang dia terlupa? Dia kata instruments that record, analyze, summarize, bla bla bla, delete and play the information. Dia cakap laju lah. Dia cakap, dia macam bagi cikgu dia pening. Cikgu dia, anak apa ni? Dia explain dan dia kata benda, dia nak ambil satu benda ni dalam kelas dia. Okay, dia nak ambil apa benda dia? Okay, buku. Sebenarnya dia nak cakap kat cikgu dia, aku nak ambil buku. Tapi sebenarnya dia cakap explanation, definition buku tu apa. Menyebabkan cikgu dia jadi blur lah. Maksud dia kat sini, dia nak cuba untuk tease cikgu dia lah. Maknanya cikgu dia nak sangat definition kan, dia bagi definition. Padahal benda senang je. Okay, cikgu dia terciduk lah. Bahasa BBNU sekarang kan, terciduk. Okay, inilah kata-kata untuk anda dan untuk saya jugalah. Ingatlah kata-kata ini, kata kalau anda rasa tidak bersemangat, anda rasa malas dan anda rasa
mungkin apa panggil, helpless lah. Sedarlah diri anda kurang cerdik. Okay? Kita kena sedar. Kalau kita tak sedar diri kita cerdik, memang kita tak akan cari ilmu. Orang yang tidak belajar adalah orang yang bodoh sombong, macam saya cakap tadi. Jadi yang nombor 3 ni yang paling saya rasa saya selalu sebut kat pelajar saya. Sebab saya mengajar mechanical engineering, kadang-kadang ada yang bila saya sebut, saya tanya kat pelajar, faham tak? Dia akan rasa macam, faham sir, faham. Dia banyak kali faham. Macam tu lah. Maknanya dia tak faham lah. Tapi inilah ayat untuk dia. Awak bukan tidak pandai, tetapi anda belum pandai. Sebab anda belum lagi familiar dengan benda tu. Kalau waktu saya dulu, waktu saya di tempat anda, saya akan merasakan matematik tambahan itu sangat susah. Okay, saya akan rasakan begitu waktu di tempat anda. Tetapi selepas 13 tahun saya bergelumang dengan matematik tambahan ni, function lah, benda. Tuan ni pakai bahasa Inggeris, bahasa Melayu? Inggeris lah, integration, differentiation, tak apa lah. Tetapi sebabkan saya dah biasa pakai, sekarang ni benda tu bukanlah satu benda yang masalah besar buat saya lah. Dan awak juga akan sampai ke waktu itu, insyaAllah. Kalau awak biasakan dengan benda tu. Okey, ini pertama dah. Bukan tapi sebab anda tidak pandai, tapi hanya sebab anda tidak biasa dengan perkara tersebut. Itu dah sedikit tips belajar. Ada lagi 20 minit, so kita dah buat 2 sesi. Sesi mana tadi? Sesi mana yang kata banyak lah? Move on lah. Boleh lah move on lah. Move on ni untuk gagal lah. Bukanlah move on. Awak tinggal di pun macam nak move on lah. Bukan. Dia adalah gagal. Saya pasti dalam kelas ataupun dalam sesi ni ada yang pernah gagal. Ada yang pernah gagal, yang pernah dapat D, E, G ke F ke untuk subjek masing-masing. Mungkin ada. Dia punya kata kunci dia senang ya. It's never too late and never too old to become better. Awak ada lagi 3 bulan nak SPM. Katalah awak selalu dapat SPM ataupun METAM awak. Panggil apa METAM kan? Kami dulu panggil METAM. At MET awak dapat E sebagai contoh. Kemudian SPM lagi 3 bulan. Kalau lah awak usaha, awak rasa awak usaha dalam 3 bulan ni awak boleh dapat apa? Kalau sekarang awak okey, A plus mungkin boleh kalau awak rajin. Tetapi saya pasti E tu dia tak akan jadi E. Dia mungkin akan jadi D ataupun C. Betul tak? Dia akan ada pertambahan walaupun sedikit. InsyaAllah dalam masa 3 bulan. Tak adalah saya kata awak dapat G, okey insyaAllah dapat A plus. Tak mungkin. Tapi yang mungkin dia adalah G tu akan, ataupun F tu akan jadi B, akan jadi C plus. Dan insyaAllah akan jadi A kalau betul-betul awak buat. Maksudnya kat sini akan ada peningkatan. It's never too late to improve yourself. Awak ada 3 bulan lagi. InsyaAllah 3 bulan ni cubalah sebaik buat macam mana pun supaya markah awak menjadi lebih baik. Saya tak kata semua orang akan dapat straight A. Saya tak kata saya tak rasa semua orang akan dapat straight A. Logically dan realitinya tak pernah lagi dah satu batch kat MRSM semua dapat straight A1, apa straight A plus ke apa. Jarang jadi. Boleh jadi tapi jarang. Tapi saya pasti semua orang kalau waktu tingkatan 4 dia dapat rendah, waktu SPM dia jadi bagus. Itu sangat selalu jadilah. Ada satu video yang saya suka nak tunjuk. Ini video yang pelajar lelaki akan suka. Pelajar wanita sebahagiannya akan suka kot. Tak tahulah. Sebab ini pasal bola. Okey? Pasal bola sepak. Okey, ini adalah satu pertandingan akhir. Pertandingan final antara Manchester United dan Bayern Munich pada tahun 1999. Okey, waktu ni diorang Manchester United ni ketinggalan 0-1. Masa ada lagi 3 minit. Dia ketinggalan 1-0 dia ketinggalan. Okey, kita tengok apa yang jadi. Ni 3 minit lagi nak habis. Okey, Manchester United ketinggalan 1-0. Manchester United kala merah. Bayern kala macam grey tu. Okey, apa yang berlaku dalam masa 3 minit yang terakhir ni? Kita tengok. Siapa yang dah pernah tengok? Ke waktu ni awak tak lahir? Oh, okey, tak apa. Kita tengok kat YouTube. YouTube saya rasa dah. Okey, jadi ini Beckham kot. Ini kick tu. Kemudian okey, yang ni bukan ni. Yang ni satu lagi pemain. Okey, dia masuk gol. Lagi 3 minit dah habis ni. Ni final peringkat akhir. Bayern Munich ni 3 minit lagi dia nak menang juara. 3 minit lagi, sikit lagi.
Tetapi Manchester United berjaya menyamakan kedudukan, jadilah satu sama pada minit ke 90. Okey, dijadikan oleh Sheringham, jadi Sheringham. Okey, dah sekali baru. Okey, ini lagi 2 minit ataupun 1 minit nak habis, Manchester United dapat satu lagi corner kick. Okey, dalam masa 3 minit saja dia berjaya mendahului. Jadi dijadikan oleh, kalau jadi tahu, oleh Solskjaer yang sekarang ni dia punya manager Manchester United. Okey, dalam masa 3 minit saja benda tu boleh turn around. 3 minit je. So samalah kalau kita belajar pun, exam ni, saya suka tengok video ni saya mengaku betul-betul lah. Saya suka tengok video ni setiap kali sebelum exam. Betul, saya tak tipu awak. Saya suka tengok sebelum exam, even sebelum final Viva PhD saya akan tengok video ni. Sebab bagi saya video ni memberikan saya semangat. Walaupun saya bukanlah penyokong Manchester United kan, tapi saya rasa bersemangat. Saya rasa even though aku rasa lemah, aku rasa nak kalah dan sebagainya, tapi there is still a room for improvement. Dan I may win lah. Mungkin kita boleh menang ataupun kita boleh perbaiki. Ni kegagalan saya. Ni kegagalan saya. Saya pernah dapat D dalam English. Ini zaman MRSM ni kira macam orang semua, saya duduk kelas nombor 2, kelas yang kononnya budak pandai lah, nombor 2 kan. Tapi saya seorang tak orang pandai lah. Member-member semua dapat A, semua speaking English bagusnya, KL punya style kan. Memang orang kampung ni tak boleh, English tak boleh P, dapat D. Okay, I got a D for my English. Dan waktu tu orang dapat A. Dan itu kita semua duduk sembang pasal luar negara ni, nak pergi luar negara apa semua ni. Dia pun English dapat D, dia kena cakap siap pun, kata nama. Okay, nombor 2, ditegur. Saya memang English saya problem. Ni di Kolej Muara Banting, cikgu sendiri, sebelum saya habis Kolej Muara Banting tu, nak melangkah keluar Kolej Muara Banting tu, dia sebagai hari last lah, cikgu cakap dengan saya, seorang cikgu, dia cakap dengan saya, dia cakap, Syah, dia kata, engkau semua okey lah, boleh lah, yang lain semua okey, bagus. Satu je masalah hang, dia kata, hang punya English kabur. Kabur tu mana teruk lah, English awak teruk. So please improve your English if you want to excel ada overseas lah. So, saya jadi macam, damn lah macam tu. Jadi macam tak guna kata cikgu. Dah lah baru nak keluar, happy nak balik ke, nak balik for good lah, dah habis belajar kan kat college kan. Tiba-tiba cikgu cakap macam tu pula, jam tu ya cikgu. Tak apalah, tapi saya buktikan lepas tu cikgu tu datang melawat saya kat UK tau. Cikgu yang sama, yang mengutuk tu, dia datang melawat saya kat UK. Dan itu saya dah buat PhD lah. So saya kata kat cikgu, saya sebutlah nama cikgu, tak apa cikgu kan, cikgu Mystic Tik Syaiza nama dia. Dia ada kat Mara sekarang, mungkin cikgu ada kenal kot. Saya kata Mystic, bukan Mystic kan, Mystic kan, nama dia Tik. Teacher, ingat tak teacher dulu you pernah cakap kat saya you fail, saya punya English teruk. Dia pun macam, ada saya cakap. Dia pun lupa lah. Dia kata ada, teacher cakap sebelum saya keluar balik. Tu saya nak kata lah, saya pun dengan bangga saya kata sekarang teacher saya dah okey. Saya dah boleh publish journal dalam bahasa Inggeris, saya dah boleh buat presentation, saya pun dah nak habis PhD. So saya nak ucapkan terima kasih lah kat cikgu sebab betul saya. Macam tu lah lebih kurang kan. Okey, yang ketiga, mendapat markah rendah yang orang lain boleh skor. Okey, ni semua orang skor. Ini kat universiti lah, semua orang dapat A. Yang mana yang belajar 2 hari, 2 hari nak exam baru belajar lagi bagus daripada saya yang belajar 3 minggu sebelum. Itu rasa down gila, rasa macam orang kata macam macam apa masalah aku ni kan. Aku ada masalah apa, orang lain pun dah dapat tinggi kan. Okay, kita down, besar. Dan nombor 4 adalah tidak lepas markah untuk overseas. Okay, masa saya dulu kat Kolej Muara Banting tu kita ada markah dia tau. Markah-markah setiap SEM tu saya tak pernah lepas tu. Waktu final je saya lepas. Yang sebelum-sebelum tu saya macam, bila habis Kolej Muara Banting tu saya fly, cikgu macam, oh tinggi juga markah kau lah final. Ingatkan kau tak boleh pergi. Ingatkan kau bodoh sangat macam tu lah kan. Cikgu punya ayat. Bukanlah cikgu bahasa macam tu, tapi ayat dia lebih kurang macam tu lah kan. Jadi kalau awak ada stress, apa kesannya ada stress, overthinking, depression. Okay, kalau awak ada masalah ni, saya rasa ada ya, even lelaki ataupun perempuan, masalah stress, overthinking, depression ni adalah satu benda yang common. Janganlah rasa malu nak sembang dengan kaunselor, janganlah malu nak cerita kat orang. Dia kalau masalah, saya ada masalah stress, saya selalu stress, dan saya pun ada kadang-kadang overthinking. Apa yang saya buat, saya akan cerita dekat kawan-kawan, saya akan cerita dekat
orang yang saya yakin dia okey lah untuk dengar masalah saya kan. Jangan malu untuk cerita. It's not a weakness to have those kind of feelings. It's a normal. Semua orang, saya rasa dalam ramai-ramai ni, saya rasa separuh mungkin ada masalah tu. Walaupun tapi nak mengaku dengan tak mengaku saja. Jadi janganlah rasa benda tu macam benda yang besar lah. Always be positive. Okay, ini boleh baca sikit quotation. Dan if you are weak in one part, it doesn't mean you are not good. Jika anda lemah dalam sesuatu hal, tidak berbanding anda tidak bagus. Sebab salah sebab setiap daripada kita ni ada capability yang berlainan. Mungkin ada dalam sesi ni pelajar yang lemah. Okay, lemah lah Math dapat rendah, biologi pun rendah. Tetapi orang itulah 10 tahun, 13 tahun akan datang yang akan mendahului orang lain kalau dia betul-betul berusaha. So don't feel weakness tu macam bermasalah untuk awak. Jadikanlah satu benda yang memotivasikan lah. Okey, habis untuk move on. Agak nak tengok apa pula. Kita nak tengok 3. 1, 2, 3. Okey, masa depan lah. Sebab masa depan ni penting lah. Sebab masa depan adalah masa depan anda kan. Jadi penting. Ni bosan sikit tapi saya rasa ni tak perlu nak explain. Pilihan-pilihan sebab SPM saya rasa semua orang dah tahu. Okay, nak jadi apa dan sebagainya saya rasa semua orang tahu. Tak perlu saya sembang. Okay, ada tak yang ada masalah ni? Adakah anda selalu bertanya begini pada diri anda sendiri? Saya tak tahu saya minat apa. Saya minat semua. Ataupun saya tak minat apa langsung. Okay, don't worry, you are not alone lah. Jangan risau, anda tidak bersorangan. Ini adalah cita-cita saya waktu zaman sekolah. Okay, slide seterusnya adalah cita-cita saya pada zaman sekolah. Waktu MRSM tu saya mempunyai at least terlintas lah untuk jadi benda-benda ni. Ini adalah cita-cita saya. Saya pernah berfikir nak jadi geologis. Waktu tu, waktu Petronas yang selalu datang ke sekolah-sekolah promote. Waktu tu lah 2006, geologi. Geologi is a way forward. Geologi ni benda bagus dan sebagainya. Terminat, jadi peminat lah. Petroleum engineer, sebab Petronas juga suka datang untuk promote. Okay, flight engineer, train engineer, saya minat flight dengan train. Saya suka apa tengok ataupun pengangkutan, saya minat. Juru hepah pun biasa juga. Walaupun tu cita-cita yang macam terlintas macam tu sajalah, tapi still dah cita-cita kan. Guru dan pensyarah dan juga ahli bioteknologi. Waktu zaman saya ni zaman Pak Lah jadi PM. Bioteknologi ni adalah benda yang kan, Tun Abdullah Badawi. Waktu tu bioteknologi macam ke depan lah. Kalau awak baca, awak tahu lah. Dia waktu saya UPU tahu UPU. Saya dapat, waktu saya habis SPM tu saya dapat 3 tawaran yang berbeza kos. Yang pertama UPU saya dapat asasi farmasi UiTM. farmasi yang dia jual ubat tu. Bukan jual ubat lah, yang belajar pasal ubat tu. Bukan jual ubat online lah. Okey, itu pertama saya dapat. Kenapa saya minta sampai sekarang pun saya tak tahu kenapa. Dan kedua, saya dapat guru kimia untuk melanjutkan pengajian ke yang untuk kinder. Guru kimia tapi pergi UK, belajar balik jadi cikgu. Yang ketiga saya dapat Mara Engineering. Jadi saya fikir nak ambil mana antara 3 tu. Agak susah lah. Farmasi tu sebenarnya saya minat lah juga, suka lah juga ubat-ubat ni. Walaupun sekarang ni apa-apa Panadol lah kan. dulu minat nak belajar macam-macam ubat kan. Tapi saya rasa farmasi bukan. Saya rasa tak boleh farmasi. Aku dengan darah ni kan, benda-benda medik ni, bagi ubat saya ni jenis ada macam tak yakin, kadang-kadang was-was kan. Ini betul ke ubat Panadol ni? Macam balik Panadol kata. Bagi macam was-was, tak maaf. Payahlah kalau was-was ada belajar farmasi kan. Masa tak nak lah. Pun tak nak lah ubat-ubat. Saya takut silap bagi ubat, mati orang. Takut ada perasaan macam tu lah. Biasalah, waktu tu umur 17-18 tahun kan. Cikgu kimia, menarik juga, saya suka. Saya memang orang yang suka dalam bidang pendidikan. Saya fikir macam menarik juga cikgu kimia. Tapi saya fikir, nanti saya minat engineering lebih daripada kimia. Jadi saya fikir, tak apalah aku jadi engineering, lepas tu aku jadi cikgu engineering, iaitu pensyarah. Itulah saya sekarang, menjadi guru dalam bidang kejuruteraan merangkap pensyarah. Itulah dia punya susu galur secara ringkas. Okay, apa yang perkara yang menarik dan minat anda? Dia sebenarnya orang selalu cakap bekerja ni benda yang membosankan. Tetapi kalau awak pilih
pekerjaan yang memang betul minat, kena dengan minat awak tak akan pernah bosan. Sebagai contoh, awak adalah seorang yang suka melukis dan awak ditakdirkan menjadi arkitek sebagai contoh. Ataupun awak jenis suka hias rumah dan awak ditakdirkan menjadi interior designer. Maknanya awak akan happy sepanjang hidup awak. Cuma kita kena tengok formula ni. Formula ni adalah kita punya dream job kita bergantung kepada 3 perkara ni. So carilah benda yang berada kat tengah-tengah ni kalau boleh. Yang pertama, things you love to do. Kalau dalam kes saya suka mengajar. Saya suka melibatkan diri dengan pelajar. Saya suka dengar masalah pelajar. Okey, saya suka kerja saya sekarang di pensyarah. Saya suka buat research. Okey. Things people will pay you. Bayar, kenalah bayar kan. Kan kerja tak ada bayaran, maknanya bayaran yang tinggi. Okey, jadi pensyarah alhamdulillah okey. Jadi cikgu okey. Gaji ada semua dan sebagainya. Dan things you are good at. Kalau macam saya, katalah saya minat architecture. Tiba-tiba saya masuk dalam bidang architecture, saya nak melukis. Memang saya akan menjadi masalah. Sebab tangan saya ni macam dia nak melukis tak apa bagus. Tak boleh nak melukis sangat. Jadi make sure 3 benda ni awak pilih yang sesuai lah. Cabaran hidup pada masa depan, ini adalah awak kena fikir satu benda. Bila awak berada di sini, ini baru MRSM Berseri, ada 140 orang. Ada MRSM Arau pun lebih kurang tu juga, 100 lebih orang. Ada MRSM Langkawi, ada MRSM lain, ada berapa puluh, 50 ke MRSM? Ke 60? 50, dulu masa saya 30 juga. Okey, sekarang ni, mana satu batch tu ada banyak orang. Ada banyak graduan. Dalam masa 5-6 tahun lagi awak grad, akan ada banyak saingan. Awak kena pastikan diri awak lebih daripada orang lain. Maknanya awak ada keistimewaan yang tersendiri, yang membuatkan orang nak ambil awak bekerja. Ataupun kalau awak habis SPM, nak ambil awak beasiswa. Kena ada the factor, wow factor dalam diri awak. Kalau kita tengok dari segi orang ambil kerja, okey, ni adalah macam mana orang dari segi job street. Dia kata dia orang akan pilih orang untuk bekerja berdasarkan yang pertama, pernah memegang leadership position. Maknanya sesiapa yang jadi BWP, sesiapa yang di universiti ada pegang presiden kelab, ada pegang menjadi naik yang dipetul MPP, perwakilan pelajar, pengawas, ini yang mendapat satu poin yang agak tinggi. Yang kedua, akademik. Akademik penting juga. Bukanlah maksud akademik tak penting tau. Akademik ni sebenarnya awak kalau tak bagus, tak ada masalah juga. Tapi dia kalau bagus ada advantage. Bukanlah maksud bila awak tak bagus akademik, awak tak boleh jadi apa-apa yang lain. Bukan macam tu. Tetapi bila ada hal akademik, dia akan membantu awak untuk pergi dengan lebih jauh. Okey, yang lain-lain sport dan juga volunteer. So semua ini, keempat-empat perkara ini adalah perkara yang awak kena balance bila awak di MRSM dan juga di universiti. Okey, successful people. Tapi sekarang ni bila awak di kerusi MRSM, awak di sini, okey, di bawah MARA, apa yang awak buat? Awak hanya ada satu je lah target buat masa ni, iaitu SPM. Jadi pastikan insya-Allah SPM awak excel, insya-Allah dan lepas tu awak akan okey lah. InsyaAllah kalau SPM okey, laluan awak tu akan lebih mudah. Ya, saya tahu dalam internet sekarang ni ada orang selalu cakap SPM tak perlu power pun boleh berjaya kan. Mungkin dia saja yang berjaya lah, orang lain tak tahu lagi kan. Jadi make sure that awak tak ambil mudah awak punya SPM. Make sure you do your best lah. Okey, saya rasa tinggal 5 minit lagi. Saya buka ada soalan lah kot. Dah tengok apa pula ada lagi. Sekarang ni kita baru ada 4, ada lagi 4 dah. Movie. Ni hobi ni. Okey, cikgu dia nak tengok, dia nak tengok. Aku nak tak explain lah. Okey, minat menulis, siapa ada minat? Ada siapa yang suka menulis rasa? Menulis, okey, ada yang minat. Menulis ni boleh jadi macam-macam. Awak nak tulis, kalau saya tulis sastra, saya orang kreatif. Ni ada buku saya kat depan ni. Ya, ni buku saya. Allah terkepak lah. Buku ni, buku kucing-kucing Hotahir ni adalah buku yang saya suka tulis. Buku ni tajuk dia Kucing-Kucing Hotahir. Okey, buku yang walaupun bayangkanlah buku ni saya bagi tunjuk kat VIP apa, ni buku saya. Saya tak ada rasa malu pun.
Saya rasa bangga. Ini adalah buku yang paling bangga saya tulis. Sebab buku ni menceritakan tentang masyarakat. Dan saya puas hati kutu orang dalam ni. Itulah ceritanya. Okey, jadi sebab saya jadi penulis, satu saya suka mengapu, perangan, wang lebih. Okey, ni salah satu karya saya dekat Akhbar Mingguan Malaysia. Keluar 2-3 hari sebelum raya kot. Bayangkan, nama ni menjadi amarah kepada peminat Justin Bieber waktu tu lah. Ni 8 tahun lepas kot. Jadi saya rasakan saya nak jadi penulis ni sebab saya rasa banyak bahan bacaan yang saya nak tambah baik lah. Saya rasa banyak yang tak best, jadi saya nak jadi best kononnya lah. Itu matlamat lah. Okey, saya cerita sikit saya laju dia. Okey, macam mana? Apakah kebolehan menulis dan lain-lain ni akan membantu anda untuk mendapat beasiswa kerja atau satu hari nanti? Awak rasa macam mana? Okey, saya rasa semua orang akan dalam hati kata, ya, tapi macam mana? Ya, betul. Saya rasa macam boleh je, tapi how kan? Macam mana? Saya cerita sikit pengalaman saya. Saya rasa pengalaman ni agak penting untuk diceritakan. Ini pengalaman saya untuk temuduga YDPA. YDPA ni stand for apa? Siapa tahu? Okey, yang di-Pertuan Agong, betul. Saya waktu degree 2019 sampai 2013, saya merupakan tajaan MARA. Tetapi untuk PhD saya merupakan tajaan beasiswa yang di-Pertuan Agong, bawah JPA. Jadi beasiswa yang di-Pertuan Agong ni adalah beasiswa yang paling tinggi dalam Malaysia. Dikatakan macam tu lah, tak tahu betul ke tak. Tetapi elang memang lebih daripada orang lah. Dan beasiswa ini diberikan oleh yang di-Pertuan Agong sendiri. Jadi macam mana pengalaman dia? Saya nak cerita sikit lah. Saya rasa mungkin memberi satu idea kepada awak kenapa benda lain di luar awak ni, awak suka menulis ke, melukis ke apa ke, dia akan memberi manfaat. Saya cerita sikit Ini adalah gambar betul. Memang gambar lah kan, bukan saya lukis lah. Gambar yang saya ambil sewaktu saya nak pergi ke interview yang di Pertuan Agong punya beasiswa YDPA. Saya bawa 2 file. Satu file adalah file biasa macam orang lain. Ada sijil, ada resume, ada surat apa ke yang ni kan. Tapi satu lagi saya bawa adalah file portfolio penulisan saya. Saya bawa satu file ni, saya kata ini adalah file saya sijil, ini file kebolehan saya dalam menulis. Bersize A3, nampak macam arkitek susah. Tak ada meja. Saya kata ni sebab beasiswa yang di Pertuan Agong ni, dia orang mencari orang yang kreatif. Dalam dia punya syarat tu dia kata, jika awak kreatif dan awak ada kelebihan yang lebih berbanding orang lain, awak akan dapat advantage. Jadi saya fikir mungkin aku patut buat macam ni kot. So, saya bawa 2 buku saya ni, 2 buku pertama saya yang ada juga kat sini. Ini buku pertama saya tahun 2011 kot. Beasiswa ni 2013. Jadi saya pergi interview, habis apa semua. Alhamdulillah saya dapat. Beasiswa yang di Pertuan Agong ni 1 tahun 12 orang dapat. 12 orang dapat, saya salah seorang. 6 PhD dan 6 master. Okey. Jadi tak apa dah dapat. Okay, alhamdulillah lah. Kemudian bila nak dapat daripada yang di Pertuan Agong tu, kami kena pergi ke Istana Negara tau, untuk menerima beasiswa daripada yang di Pertuan Agong. Waktu ni adalah almarhum Sultan Abdul Halim, Sultan Kedah. Kemudian pegawai JPA tu dia kata kat saya, kata Syah, okey, ni kata dah saya bayangkan, ini adalah bilik yang kita orang nak menghadap tuanku. Ini tuanku ada kat sini. Ini adalah Tan Sri JPA punya Tan Sri, nama apa saya terlupa. Benda yang kandidat semua 12 orang duduk macam ni lah, duduk macam bentuk U macam ni kan. Tiba-tiba saya diminta duduk kat sini, paling dekat sekali. Jadi saya kata, wish, sudah. Kata aku duduk depan pula. Nama aku huruf N mula. Aku duduk situ kan. Lepas tu saya pun terlintas. Oh, faham. Sebab saya orang Kedah. Tuanku orang Kedah. Tan Sri tu orang Gua Cepedak, orang Kedah juga. Jadi mungkin sebab tu lah saya duduk kat sini, jadi senang nak sembang. Faham? Saya punya pemikiran lah. Sebab saya rasa logik lah kan. Sebab saya orang Kedah, dia pun orang Kedah. Logik lah. Dah lah nama aku mula huruf N, duduk depan pula, tak apa lah. Jadi saya adalah penerima yang pertama. Maknanya dalam 12 orang tu saya dipanggil dulu. Saya kata sudah, aku dah panggil dulu pula. Maknanya kalau saya tersilap langkah, orang lain pun akan tersilap langkah, sebab dia kena ikut je. Dan nak fahamlah, nak menghadap tuanku ni bukanlah satu benda yang seronok-seronok lah, tapi berdebar dia tu lebih daripada segalanya lah. Jadi jalan pun macam, oh macam mana langkah pun macam mana nak langkah ni kan, badan kena elok, tegak apa semua kan.
Okey dah, betul habis sesi tu. Bila diperkenalkan kepada tuanku-tuanku majlis raja-raja pun, saya adalah orang yang pertama ke depan. Dia kata nama saya ke depan, tuanku dia waktu lain lah, sesi lain, saya dibenarkan dulu. Jadi saya pun jadi macam tak puas hati. Tak puas hati lah, kenapa? Kena dulu. Bagilah orang lain dulu. Jadi saya pun cakap dekat, saya pun tanyalah dekat pegawai JPA tu. Saya tanya pegawai JPA tu, saya kata, cik saya nak tanya sikit lah. Saya kata, kenapa saya diberi keutamaan nombor 1 ni? Kenapa? Ada apa-apa ke? Ataupun random ke? Apa ke kan? Tu dia kata, oh sebenarnya dia tak tahulah betul dia tipu ke, tak tahulah. Tapi dia kata, salah satu sebab dia adalah markah saya adalah antara markah yang tinggi. Markah assessment lah, markah basic, kemuduka, markah portfolio antara yang tertinggi. Tu dia kata, antara yang sebab tinggi benda ni lah. Benda menulis ni merupakan salah satu yang membantu untuk saya dapat beasiswa tu, dan saya diberi keutamaan kat situ. Itu sedikit cerita dia lah. Bukanlah saya nak kata benda ni saya hebat ke apa, bukan. Tetapi itu adalah satu cara, sebab orang lain suka menganggap benda ni remeh. Even sekarang bila di Unimap, saya ada kemahiran ni, orang minta tolong lah. Maknanya saya bagi bengkel penulisan, Dewan Bahasa panggil saya. Jadi kelebihan tu ada, InsyaAllah. Janganlah rasa, bukanlah nak suruh semua jadi penulis tau. Siapa yang minat menyanyi, awak nyanyilah betul-betul. Siapa minat memasak, memasaklah betul-betul. Minat melukis, minat main sukan, minat main bola, mainlah bola betul-betul. Supaya awak boleh jadikan itu sebagai satu strong point. Itu awak melangkah lebih jauh. Faham kan? Janganlah nanti semua nak jadi penulis lah, bukanlah macam tu kan. Okey, saya buka pada soalan. Saya rasa tak ada apa dah. Saya nak bagi buku ni. Dapat tanya soalan apa buku? Serius? Saya nak buat kuis, tapi macam mana buat kuis kan? Korang tak ada handphone kan? Kat sini, korang tak pegang handphone kan? Kan ada pegang dalam poket. Selalunya kalau kelas di college ke di universiti, saya akan buat. Korang pun biasa pakai kan? Kaput. Tahu kaput? Dia biasa kan? Dia online pakai phone lah. Tetapi tak ada benda tu sekarang. Awak pun tak ada handphone, jadi saya tak boleh buat lah. Jadi saya bagi kepada siapa yang tanya soalan. Akan tanya, siapa tanya soalan? Okey. Macam mana nak tahu tips belajar kita tu berkesan ke tak? Macam mana nak tahu? Tips belajar kita tu berkesan kat kita. Tips belajar kita tu berkesan ke tak? Macam kawan awak cakap lah, result. Ataupun awak faham ke tak? Katalah awak ikut tips belajar doktor sekian-sekian, awak pun follow. Tiba-tiba exam awak kantoi juga. Maknanya mungkin awak tak faham lah. Ataupun bila awak dah ikut tips belajar tu, bila ujian tengah hantar ke apa ke, awak rasa macam tak yakin. Maknanya tak betul. Dan awak kena try and error. Apa yang saya katakan tadi mungkin tak berhasil kepada orang lain. Member-member saya, mereka adalah orang yang jenis esok exam, malam ni stay up tak tidur, belajar. Dan dia orang pun berjaya juga. Ada orang yang macam tu. Saya tak boleh. Saya sehari sebelum exam, malam tu saya tengok bola. Malam tu saya main game. Sebab saya dah belajar 3 minggu dah. Malam saya balik rumah, saya makan, saya tengok TV. Itu style saya. Saya tak akan study last minute. Tapi kawan saya lain. Tapi dua-dua alhamdulillah berjaya je. Jadi awak kena try and error. Mungkin cara saya sesuai dengan golongan A, golongan B mungkin tak sesuai. Tak tahu lah. Okay, jadi boleh pilih buku mana nak. Ada 3, ada 2-3 jenis je. Ini ada backpacker, ada 1 je. Kucing-kucing ni ada 1 je. Yang ini ada 3. Yang ni kumpulan cerpen. Cerita-cerita pendek. Cerita pendek okay, yang saya terbitkan di akhbar, saya compile. Okay, jadi nak pilih yang mana? Ada 3. Ni, okay. Okay, tak ada nak salah apa, tak boleh COVID. Okay, ada lagi soalan? Bagi belakang tu, adik baju hijau. Baju hijau kan? Saya takut saya buta warna dah, okay. Okay, betul-betul. Okay, boleh buat soalan. Tanya soalan. Macam mana nak manage masa? Masa adalah benda yang paling awak sebenarnya beruntung bila duduk di sekolah asrama, awak ada allocation lah, time untuk belajar dan sebagainya. Tetapi masa ni sebenarnya, bila kita nak buat sesuatu, belajar sebagai contoh, cara untuk awak manage masa dengan baik adalah awak belajar sikit-sikit. Masa saya kat sini, satu awak buat jadual lah. Dan satu lagi, awak cuba untuk manfaatkan masa-masa yang terluang.
contoh awak nak tunggu pergi mandi petang kan. Okey, dalam masa mungkin 10 minit bilik air tengah penuh kan, shampoo pun penuh depan beratur depan bilik air kan. Awak duduk kat bilik awak ada 10 minit. 10 minit tu awak boleh mungkin baca satu perenggan dalam buku, boleh. Itulah cara dia. Awak manfaatkan 10 minit tu awak gunakan untuk setrika baju. 10 minit tu awak gunakan untuk kemas almari. Jadi make sure awak pastikan masa-masa yang terluang yang sikit-sikit tu awak manfaatkan dan guna untuk benda yang faedah. Dan satu lagi masa awak kena tengok level awak. Maksudnya macam ni. Macam saya ni, saya adalah orang yang tidur awal. Even sekarang pun saya mengantuk lah. Okay, saya balik mungkin saya tidur terus. Saya adalah orang yang tidur pukul 10, saya bangun pukul 4 pagi. Pukul 4 ke 5 pagi tu adalah waktu yang paling saya sesuai untuk saya buat kerja. Anak saya tidur, rumah pun sunyi, saya pun boleh buat kerja dengan tenang. Itu adalah saya. Ada kawan saya yang dia stay up 1, 2, 3 pagi baru dia tidur. Kebanyakan pelajar saya pukul 3 pagi baru tidur. Itu cara dia orang. Cara dia orang manage masa. Malam. Sebab malam baru dia cergas. Macam saya cergas waktu pagi. Pukul 7, pukul 8 tu adalah waktu yang paling tepat untuk saya buat belajar, menulis ke apa. Sama juga macam awak. Kalau awak rasa awak orang morning person macam saya, manfaatkan waktu pagi untuk baca buku. Dan waktu malam untuk buat benda-benda tak berfaedah. Benda tak berfaedah ni macam ni. Benda-benda yang tak proaktif lah. Contoh macam lipat baju, benda-benda yang tak memerlukan otak sangat. Perlu otak juga, tapi tak perlu pakai. Bukan tak perlu otak masuk. Okey, malam-malam lah waktu untuk awak mungkin iron. Okey, kalau saya waktu malam saya akan buat benda tu sebab saya dah letih. Saya tak akan study waktu malam, tak boleh, tak masuk. Waktu malam adalah waktu untuk saya buat benda-benda tu lah. Tengok TV, main game, main Among Us ke malam lah. Okay, tak pernah jadi imposter, jadi crewmate. Tak pernah tahu lah kan. Itu waktu malam. Saya tak pernah main game ke apa waktu siang. Sebab waktu malam saya dah malas nak buat apa-apa dah. Selalunya saya gagal buat apa-apa yang berfaedah waktu malam lah. Okey, boleh pilih nak ambil buku mana? Yang ada baju hijau. Ada kucing ni ataupun yang kumpulan cerpen. Jadi tak minat kucing pun boleh baca lah, don't worry. Tak cepat boleh pilih. Ada tak jauh sikit kopi ni. Yang ambil satu ya, jangan ambil 3. Cik ambil 2. Cik ambil 2 ni, kalau ambil 3, ambil 1 ya. Boleh pilih mana satu yang nak. Okey, boleh pilih. Okey, dia pilih yang kucing lah. Okay, terima kasih. Okey, soalan yang seterusnya. Dia yang kat tengah ni lah. Dia yang tengah ni. Nampak dia dulu, tak tahu nampak dia nampak tu ya. Pada tengah apa? Okey, semua boleh senyap, boleh keep silent. Okay. Saya dapat tawaran bidang kos yang langsung tak minat, tapi tak ada juga bidang yang ditawarkan yang kita minat. Sama ada nak reject atau ambil je peluang tu. Soalan ni dia ada banyak mazhab untuk menjawabnya lah. Itu jawapan yang pertama lah. Kalau tanya saya tak akan ambil. Sebab awak akan sengsara sepanjang hidup awak. Saya takut lah. Takut nanti awak rasa akan minat, tetapi awak minat itu tidak muncul-muncul. Sebagai contoh saya lah, kita kata dalam BSPM, tiba-tiba ditawarkan dalam bidang, jadi minat tak? Dalam bidang apa ya? Saya tak minat. Okey, dalam bidang sastra minat. Bidang fizik, sebagai contoh lah, fizik minat tak fizik lah, semua minat je lah. Hello, okey, bidang undang-undang. Okey, undang-undang. Contohlah undang-undang. Undang-undang minat, tak minat. Okey, kata dia bidang undang-undang. Katalah saya dapat undang-undang, saya ambil. Kemudian undang-undang ni nak kena faham kes, sagi kes ni lah, kes yang lawan ni lah, yang lawan ni. Jadi aku jadi macam aduh. Aku dah tak suka nak melawan-melawan ni. Lepas tu bila bekerja pula, kebanyakan yang peguam, jadi peguam lah, sebahagian kan. Kita peguam, macam mana nak lawan orang dalam court ni? Kita menjadi macam blur kan. Tak minat. Lepas tu kalau kerja kerjaan jadi bahagian perundangan, tak minat. Jadi saya akan mungkin sengsara. End up saya dah grad dalam bidang law, mungkin saya berjaya grad. Dan last sekali buat kerja lain, niaga ke apa. Sebab tak minat dalam bidang law, buat macam mana? Jadi kalau boleh elakkanlah
InsyaAllah awak tak akan alami situasi macam tu. Saya haraplah sekurang-kurangnya ada tawaran lain yang mungkin dia selalunya soalan dia macam ni tau. Saya dapat tawaran ke luar negara, tapi bidang saya tak minat, saya patut pergi ke tak. Yang itu ada orang yang akan pergi juga sebab dia nak pergi overseas. Yang itu dia memerangkap diri dia lah. Lepas dia balik overseas, dia kena menghadap benda tu selama-lamanya, which is tak best lah. So suggestion saya, kalau boleh ambil lah yang awak minat. Tak kisahlah dalam negara ke, luar negara ke. Okey? Okey, ni satu lagi ambil buku ni ya. Okey, yang adik depan ni jangan dah 2 kali lah. MC kita. Okey, soalan. Okey, belajar MC. Okey, dengar. Okey. Okey, Islamophobia betul? Okey, level of macam kita punya difficulty. Okey, member kita kata kesengsaraan. Macam mana Islamophobia? Islamophobia ni satu topik yang saya ada member-member yang banyak kena lah. Saya di Manchester, alhamdulillah tak kena. Sebab di Manchester ni, dia banyak orang Islam. Kalau dia nak Islamophobia, dia kena Islamophobia hampir separuh Manchester tu. Macam tu lah. Sebab ramai orang Islam. Tetapi seorang junior saya, dia di Sydney, Australia. Dia pakai tudung labuh, junior. Jadi dia kena simbah dengan air oleh orang Australia. Okay. Dia kadang-kadang saya pun pernah juga kena. Waktu saya duduk dalam bas, kami orang Malaysia biasalah cakap kuat kan. Lepas tu bila turun tu ada dia dekat cermin bas ni kan sejuk. Jadi dia akan ada macam wap air kan. Jadi bila kita turun dia tulis benda yang F word kat situ. Dia merujuk pada kita orang je duduk atas. Dia duduk atas juga, dia duduk depan sikit. Dia turun dulu, dia tulis benda tu, kita orang turun, kita orang nampak. Itu pun salah satu hate juga lah. Hate, kita panggil sebagai hate crime juga lah. Walaupun tapi biasalah benda tu kan. Saya pernah juga dalam train. Kita duduk train rapat-rapat kan, biasa lah. Bukan waktu Covid pun tu 5-6 tahun lepas. Tiba-tiba seorang anak saya ni tak berhati dengan saya. Dia macam dia kata, dia kata satu word tu masa dia keluar. Dia cakap, apa siapa? Kalau saya tu jawab macam tu lah kan. Tapi kita jadi pelik, apa salah aku Ustaz, aku duduk elok lah. Tak tahu lah kan. Dan difficulty dia, kalau tempat tu ramai orang Islam, insyaAllah okey. Sebab itulah ramai pelajar Malaysia suka pergi ke tempat macam UK contoh, tempat-tempat yang macam ramai orang Islam. Australia pun ramai, New Zealand pun mungkin ramai. Ramai. Jadi tak ada masalah. Kalau awak pergi tempat-tempat, saya pernah pergi tempat yang popular dengan pelajar medik di Czech Republic. Nama tempat tu Olomouc, Bandar Olomouc. Kalau pernah dengar lah. Mungkin ada kakak ataupun abang anda di sana yang pernah pergi. Saya pergi situ, saya turun-turun, saya kata, ini tempat apa ni? Saya kata ni macam balik pekan kandang. Saya daripada bandar besar, Perak ni dia punya ibu negara. Saya sampai Olomouc tu, turun train station, saya kata, aku rasa macam kat Hatnyai ni. Bandar dia sunyi, bandar dia macam tak ada orang. Situ mungkin. Tapi sebenarnya waktu kat situ tak teruk sangat lah Islamophobia. Cuma kat situ tak ramai orang Islam. Jadi mungkin akan ada kebencian dan sebagainya lah. Jadi ikut tempat. Okey, satu pada kawan kita. Yang terakhir tadi ada seorang kat sini angkat tangan mana? Okey. Yang terakhir lah. Okey, soalan yang terakhir. Dalam pukul 9 suku dia janji dengan cikgu sejam. Saya cikgu. Dia nak elak daripada rasa. Okey, boleh dengar? Dia nak kita nak elak daripada rasa overconfident. Elak daripada rasa overconfident. Selalunya sesiapa yang tidak pernah mengalami apa-apa kegagalan, dia akan rasa overconfident. Dan bila dia gagal sekali, dia akan terus down. Siapa yang pernah alami, pernah lah. Jadi kalau kita nak avoid rasa overconfident, satu yang pertama kita kena budget. Jangan budget power lah, satu lah. Satu lagi adalah kita kena expect the unexpected. Maksudnya bila awak katalah awak nak jawab exam kan, awak kata aku tahu semua benda lah, jangan risau. Tapi jangan fikir macam tu. Maknanya jangan rasa macam yakin sangat. Maknanya awak still kena prepare for the worst. Contohnya macam awak dah power buat karangan BM lah, karangan mungkin surat ke surat rasmi ke, tapi awak tak power benda lain. Awak confident kata confirm keluar surat lah dalam exam kan, tapi surat tak keluar. Maknanya awak akan mengikut kat situ lah. So make sure awak be prepared of all possible events. Maknanya apa possibility awak kena prepare. InsyaAllah awak tak akan overconfident.
Okey, so saya ucapkan terima kasih banyak. Saya harap semua apa yang saya sampaikan, saya minta maaf kalau ada yang terkasar. Biasalah kadang-kadang bagi talk ada terkasar, saya minta maaf. Jadi kalau apa-apa, okey, tamat. Okey, siapa yang nak ni boleh send soalan kat sini lah. Instagram mungkin ataupun Facebook, ataupun boleh ni lah, boleh send message kalau nak tanya apa-apa. You are welcome to send. Tapi perkenalkan diri dulu lah. Kadang-kadang ingat ni scammer ke apa. Scammer ke apa kan lah. Tu perkenalkan diri dulu lah. Sekejap, saya nak cari seorang pelajar ni. Ada seorang pelajar, ada request daripada seseorang tak? Ada seorang pelajar. Saya nak jumpa seorang pelajar ni. Tak tahu ada ke tak kat sini. Betul dia tak datang. Sekejap. Sabar. Mencari mesej, mana mesej ni? Jumpa WhatsApp lah tak? Sekejap. Okey, ada pelajar nama Ilhan Faiz tak? Ada? Ada? Hari jumpa saya tak? Jumpa saya tak? Ada lah, nanti tak apa pun, nanti tahu. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana yang tadi boleh ambil buku?